Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Ala umuri dunya wad din. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman kasiran kasira birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah alaina bi futuhil arifin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan, perempuan, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan selamanya, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui limpah kurnianya dan juga taufik dan hidayahnya, dapatlah kita bersama-sama meneruskan kembali pengajian. Dan juga sebelum ini kita syukur pada Allah kerana memberi kita taufik dan hidayah dalam melaksanakan titah perintahnya yang besar, iaitu mendirikan solah berjemaah dengan kaifiah, dengan cara yang telah ditunjukkan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita doa pada Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT mengangkat segera wabak COVID ini, dan kita kembali seperti dahulu, tidak ada maksudnya tidak diberatkan atas kita segala halangan tadi. Siapa-siapa boleh datang masjid surau, anak-anak pun boleh datang masjid surau, budak orang perempuan pun, orang sakit pun boleh datang masjid surau. Jadi mudah-mudahan walaupun dijangkakan panjang, tapi ialah takdir Allah, kuasa Allah, boleh Allah buat dengan segera kan. Lebih pada itu pun Allah boleh buat. Cuma kita sebagai manusia, apa yang SOP dia tu kita ikutlah. Jangan kita langgar SOP kan, sebab SOP itu daripada ulil amri. Jadi bila ulil amri, maka kena taat, wajib taat, kerana ia terkait dengan maslahat ummah. Nanti kalau kita tak berhati-hati dan tak bersyukur dengan apa yang ada sekarang, bimbang Allah Ta'ala akan beri semula. Kita takut. Jadi janganlah kita mendabik dada, janganlah kita mendongak dagu kita dengan sombong pada Allah Ta'ala. Jadi apa yang dah ada, yang telah terjadi sebelum ni, jadikan dia iktibar, jadikan dia satu sempadan. Mudah-mudahan Allah SWT beri kita kekuatan dalam mentaati segala perintah dan titahnya. Jadi insyaAllah sambung balik kita punya pengajian muka surat 58. 58 Kidab Qiyamuhu ta'ala binafsih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekhul Musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Dalil qiyamuhu ta'ala bi nafsi. Apakah dalilnya yang mengatakan Allah Ta'ala itu berdiri dengan zatnya? Sebelum tu kita tengoklah, kita ulang kaji sikitlah. Takut tak apa faham kan. Tiba-tiba dah berhenti lama. Perlu ulang balik abang. Ulang sikit lah, sebab nak apa recall balik kan. Buka surat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Berdirinya Allah SWT itu pada zatnya ataupun dengan zatnya. Maka wajib Allah SWT itu berdiri dan tidak berhajat kepada selain iaitu makhluknya ataupun sekutu padanya. Tidak berhajat. Mustahil Allah Ta'ala berdiri dengan yang lain, ataupun mustahil kita katakan Allah Ta'ala itu berdiri kerana ada dokongan ataupun sokongan
ataupun berhajat kepada mengadakan zatnya. Jadi bila dikatakan qiyamuhu ta'ala binafsih di sini, dia akan datang kepada perbahasan, dua perbahasan. Pertama pada perbahasan zat selainnya, dan kedua akan masuk perbahasan kepada penciptaan. Itu nanti kita akan masuk. Jadi pertama dikatakan qiyamuhu ta'ala binafsi di sini ialah dalam perbahasan sifat salbiah. Kalaulah dikatakan qiyamuhu ta'ala binafsi itu, maka secara aklinya ataupun secara opposite-nya, kita mengatakan ternafilah Allah Ta'ala itu ada dengan dokongan ataupun sokongan ataupun berhajat. Faham tak? Bila kata Allah tu qiyamuhu ta'ala binafsi, berdiri Allah SWT dengan sendiri diri, maka di sini Allah Ta'ala tak berhajat pada yang menjadikan dia, pada menciptakannya, ataupun dia berhajat kepada tempat dan sebagainya, berhajat pada masa, berhajat pada ketentuan sempadan had dan sebagainya, tidak perlu. Kerana Allah Ta'ala itu yang menciptakan had, Allah Ta'ala yang menciptakan sempadan, Allah Ta'ala yang menciptakan makan, Allah SWT menciptakan awqat, masa-masa. Kenapa dikatakan masa-masa? Kerana masa di bumi tak sama dengan masa di planet lain. Lingkungan masa tu berubah-ubah. Masa di akhirat tak sama dengan masa di dunia. Dia panggil awqat ataupun masa-masa. Banyaknya masa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, tidak berkehendak zat kepada zat. Tidak berhendak jadi pencipta itu zat kepada zat, kerana Allah itu dah zat. Sebab bila dikatakan Allah itu zat, kerana segala sifat-sifatnya itu berdiri pada zat. Sebelum tu kita kena faham apakah maksud sifat. Sifat itu ialah maqama fihi fi zat. Maqama bihi fi zat, apa yang berdiri dengannya pada zat, itu sifat. Sebab sifat-sifat akan berdiri pada zat. Baju saya warna, kita ambil contoh lah, ini contoh walaupun dia a'rad, tapi kena faham sifat. Kain baju saya ni warna kelabu. Warna kelabu ni ada pada mana? Kain ni boleh kita jadikan sebagai contoh pada zat. Jadi segala sifat-sifat yang Allah Ta'ala tu seperti makni, itu berdiri pada zat ataupun dikatakan berada pada zat. Jadi zat itu dah ada. Mustahil zat dan sifat itu bercerai tanggal. Mustahil lah warna hitam daripada kertas ini tanggal daripada zat kertas ini. Macam mana boleh keluar? Boleh tak keluar? Boleh tak kita keluarkan warna hitam ni? Dia tergapung-gapung pula. Mustahil. Contohnya kita tengok warna pelangi. Warna pelangi. Pelangi itu dia bukan berada di awangan. Secara sains dia tidak terapung, tetapi dia adalah rembesan cahaya. Cahaya yang dipamerkan melalui rembesan air. Kan spektrum kan, kalau spektrum tu, ataupun kita ambil kita balik rumah tengah-tengah panas terik, kita ambil air, kita tekan biar dia merebak. So kita akan nampak spektrum color tu berdiri pada zat air tadi. Maksudnya dia warna tadi pun berdiri pada zat. Berdiri pada zat. Pada contoh air tadi, molekul tadi, dan lebih lagi pada Allah. Mustahilkan Allah Ta'ala tu sifat dan zat tu berasingan. Mestilah sifat tu berdiri pada zat. Dan zat Allah Ta'ala itu tidak memerlukan zat lain. Jikalau Allah Ta'ala, zat Allah, memerlukan zat selain daripadanya, maka zat Allah tu jadi sifat. Boleh faham tak? Faham tak? Saya nak cakap lagi. Okeylah contoh. Saya suka perbahasan cat. Cat kan? Cat ni, kalau kita beli tong, kita ambil air, kita ambil cat kan. Cat tadi tu dalam bentuk cecair. Jadi color, contohlah color tu color hijau,
Color hijau yang ada pada cat tu, color hijau itu adalah sifat. Air itu yang boleh dikatakan contohkan dengan zat. Untuk bila color zat, color pada cat tadi tu dia dah ada pada air tadi. Jadi bila kita pindahkan kepada dinding, bermakna air tadi itu pun dah jadi sifat, sebab dia berhajat pada dinding untuk dia transfer pada dinding tadi. So di sini mengatakan bahawa sifat color hijau tadi itu berhajat pula kepada perpindahan kepada dinding, daripada zat dia yang bentuk molekul ataupun cair kepada bentuk pepejal. Jadi ni asal putih ni bukan daripada sini. Asal putih ni daripada tong cat tadi. Dia berpindah. Jadi mustahil Allah Ta'ala ni, dia dah zat, diperlukan zat lain pula untuk tunjukkan diri dia. Tak perlu. Tak perlu. Contohnya kes dalam agama Kristian. Agama Kristian mengisbatkan bahawa Tuhan itu sifat. Tuhan itu bukan zat, Tuhan itu sifat. Pasal tu dia kata Tuhan itu masuk dalam Jibril, maka dia bagi Ruhul Kudus. Maka bila Jibril itu datang kepada Maryam, maka sifat ketuhanan itu masuk pada Maryam pula. Akhirnya daripada Maryam tadi lahir Nabi Isa yang dianggap sebagai Tuhan juga. Bila Nabi Isa lahir, maka Tuhan pun lahir daripada rahim seorang perempuan. Bila mereka mendakwa bahawa Nabi Isa dibunuh, disalib, orang tanya, mana Tuhan kamu pergi pula? Dia kata kembali pada sifat yang asal. Bermakna Tuhan dia, bagi mereka, Tuhan mereka ni tak ada zat, hanya sifat. Jadi perkara tu mustahil. Takkan Tuhan tu sifat? Takkan Tuhan tu sifat? Maknanya kita selama ni, kalau kita kata Tuhan tu sifat, bermakna kita selama ni sembah bukan zat, kita sembah sifat saja. Padahal Allah lah yang mempunyai segala sifat. Dia zat yang mempunyai segala sifat ketuhanan yang layak padanya sebagai Tuhan. Jadi qiyamuhu ta'ala binafsih ini, bila dikatakan Allah itu qiyam ataupun berdiri pada zatnya, maka Allah pertama sekali tidak memerlukan zat selainnya, kerana dia dah zat. Kerana Allah adalah zat, telah difahami dahulu zat adalah tempat sifat, iaitu sifat berdiri pada zat, itu tempat. Padahal Allah Ta'ala bukanlah sifat. Nampak? Padahal Allah Ta'ala bukan sifat. Dia akan terang lebih lanjut dia, kita kat belakang ni. Yang kedua, tidak berkehendak kepada pencipta. Ini pada perkara perbahasan kedua ni, kita boleh faham dalam perbahasan bab kidam yang sebelum ni kan. Bila sebut kidam, maka menafikan tiga perkara. Menafikan tiga perkara. Pertama, adanya permulaan pada Allah. Menafikan Allah Ta'ala ni ada permulaan ba'dal adam. Ba'dal adam. So, bila katakan Allah kidam, bermakna Allah itu sedia kala. Menafikan Allah itu ada sebelum tiada, selepas daripada tiada. Kedua, menafikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, menafikan kelemahan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti Allah Ta'ala itu memerlukan pada pencipta. Jikalau Allah Ta'ala memerlukan pencipta, nescaya penciptanya itu lebih kuasa daripada dirinya ataupun zatnya yang berkuasa. Yang ketiga, menafikan Allah Ta'ala ini dilahirkan, mempunyai ibu dan bapa. Bermakna Allah Ta'ala ini mewarisi alam ini, dan berkemungkinan nanti Allah Ta'ala pun berkahwin dan ada juga anak pinak yang mewarisi alam ini. Jadi takkan berlaku kiamat. Jadi mustahil. Dan satu lagi, yang keempat tambahan, mustahil Allah Ta'ala terjadi sendiri. Mustahil Allah Ta'ala terjadi sendiri. Apa maksud terjadi sendiri? Terjadi sendiri seolah-olah kita mengatakan Allah menciptakan dirinya. Mustahil. Bagaimana satu zat yang boleh mampu menciptakan dirinya? Perkataan cipta itu pun menunjukkan bahawa sebelum dia tak ada. Jadi kalau
bila faham perbahasan qidam, maka faham akan 4 perkara ini nafikan ini. Itu dah selesai lah kita cerita bab qidam, bermakna selayaknya Allah Ta'ala itu tidak berhajat pada selain daripada selain maksudnya pencipta, ibu bapa, ataupun terjadi dengan sendiri. Tak. Sebab maksud terjadi dengan sendiri pun sebelum tu tak ada. Sebelum tu tak ada. Seolah-olah nature. Allah Ta'ala ni bukan nature. Allah Ta'ala ni sedia kala. Keadaannya sukar nak difahami. Keadaannya sukar, tapi kita faham, tahu bahawa Allah Ta'ala itu sedia kala zat dan sifatnya. Kemudian beberapa perkara yang diberi perhatian ataupun disebahkan kepada zat dan juga pencipta, ada 4. Pertama, perkara yang tidak berkehendak kepada zat dan pencipta, iaitu zat Allah tu sendiri. Perkara, kalau ditanya kita, apakah perkara yang tidak berkehendak pada zat dan juga pencipta, maka jawapan dia Allah. Kerana Allah tu tak berhajat pada zat selainnya untuk dia berdiri, dan dia pula tak berhajat kepada pencipta kerana dia tu pencipta. Mustahil dia tu dicipta. Kalau dia dicipta, maka tak panggil pencipta, dia panggil dicipta. Yang pertama. Jadi kalau kita boleh buat teka-teki kat anak kita, kan, apakah perkara yang mana tidak ada zat, dia tidak perlu kepada zat ataupun kepada pencipta. Kalau anak kita kata Allah lah bah, mana anak kita sunnah wal jemaah, kan? Anak kita selamat lah macam tu. Kalau kata tak ada, dulu ada satu Superman yang cipta bapak kita, itu kena kurangkan tengok TV ya. Kurangkan tengok TV boleh, jangan kanak-kanak, tapi jangan, sebab budak-budak ni dia ada alam dia, kan? Itu kalau budak cakap tak salah. Budak kalau cakap macam tu tak salah, pasal dia belum mukallaf lagi. Jangan kita kata, kan, murtad terus. Kedua, apakah perkara yang berkehendak kepada zat dan pencipta, iaitu segala arad. Arad ini ialah segala sifat kepada selain daripada Allah, sifat pada makhluk, seperti pergerakan, berjalan, berdiri, baring, ditiup angin, warna, kerasnya pada batu, lembut daripada kain. Itu arad. Dia memerlukan pencipta, dia memerlukan Allah yang menciptakan segala arad ataupun perubahan-perubahan yang berlaku. Ada ahadisul fil hudud, sesuatu yang berubah-ubah pada perkara yang boleh berubah. Macam kita lah tadi kat rumah, kan, sekarang ada kat sini, takkan ada sendiri. Memanglah Ustaz, saya bergerak lah. Siapa yang bergerak, kan? Takkan awak pakai bateri, kan? Mesti ada kuasa yang supreme, highest power yang menggerakkan kita ke sini. Kalau tidak, Ustaz, ada Tuhan lain, dah syirik pula. Di situ. Kan, kalau kita katakan ada Tuhan lain, nanti seolah-olah nanti kita katakan bahawa ada Tuhan selain daripada Allah. Fa'ayazubillah. Dan ketiga, perkara yang tidak berkehendak kepada zat dan berkehendak kepada pencipta, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu sifat kepada, atau boleh katakan jiri makhluk itu memerlukan kepada sifat pencipta daripada Allah. Sebab kalau kita katakan alam ini dijadikan oleh kudrat Allah. Sebab alam ini memanglah Allah dia cipta melalui apa? Melalui sifat kudrah. Maka kudrah itu yang menunjukkan diri dia pencipta, kemampuan untuk mencipta. Begitu juga menghancurkan. Alam ini suatu hari nanti, terima tak kiamat? Terima tak satu hari nanti alam ini akan dihancurkan? Semua orang Islam wajib beriktikad bahawa suatu hari nanti alam ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah yang menjadikannya hancur? Ialah Allah yang maha kudrat, Allah yang maha berkuasa. Itu pencipta. Dia boleh menciptakan, dan dia juga boleh tambah itu pada juga boleh menghancurkan. Boleh buat nota kaki di situ. Dan
Keempat, perkara yang berdiri dengan zat dan tidak berdiri dan tidak berkehendak kepada pencipta, iaitu segala sifat Allah Ta'ala. Iaitu so kita kena faham tadi. Kalau tuan-tuan tengok muka surat 55, tengok apa maksud dia katakan tadi. Perkara yang berdiri pada zat, tuan-tuan boleh dengan zat boleh, pada zat boleh, dan tidak berkehendak pada pencipta. Kerana segala sifat Allah itu bukan diciptakan. Sifat Allah ni yang ada pada Allah bukan diciptakan. Kalau tengok muka surat 55, kerana Allah adalah zat, telah difahami bahawa dahulu zat adalah tempat sifat, iaitu sifat yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Jadi kalau dikatakan apakah perkara yang berdiri dengan zat ataupun berdiri pada zat dan tidak berkehendak pada pencipta, itu adalah segala sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab sifat-sifat Allah itu bukan pencipta ataupun tidak memerlukan pencipta. Kerana kalau dikatakan sifat Allah itu diciptakan oleh pencipta, bermakna ada kuasa yang besar yang lain selain daripada Allah yang memberi sifat pada Allah. Cuba kita renung, cuba kita fikir balik. Kita beranak-beranak, siapa boleh bercakap, tuan-tuan? Saya pun tak boleh cakap kan, tahu guek. Jadi belum ada sifat bercakap ataupun belum ada kemampuan untuk berkata-kata. Walaupun ada telinga dan gegendang, tapi belum ada kemampuan untuk mendengar. Memang ada mata, tetapi belum ada kemampuan untuk melihat. Kemudian masa berganti masa, tahun berganti tahun, akhirnya kita dah boleh melihat, boleh mendengar, boleh berkata-kata. Yang dahulu sifat itu tak ada pada kita. Faham? Kemudian sifat itu Allah ciptakan, kemudian beri pada kita untuk kita gunakan mata kita untuk melihat dan gunakan telinga kita untuk mendengar. Selepas dari ketiadaannya, selepas daripada ketiadaan, dahulu tak boleh melihat dan tak boleh mendengar. Jadi yang ciptakan pendengaran kita siapa? Allah. Yang menciptakan penglihatan kita siapa? Allah. Jadi kalau dinisbahkan tu pada makhluk, maka Allah tu kontra. Allah itu bertentangan. Tak mungkin Allah Ta'ala itu dahulu masa Allah ada, Allah tak boleh dengar. Lepas beberapa tahun baru Allah dengar. Tu jadi mustahil. Takkan Tuhan dahulu, kalau dikatakan Tuhan itu dulu tak ada sifat pendengaran, maka bermakna dahulu tak ada pendengaran, ada zat yang lain ataupun kuasa yang lain yang memberi Allah dengar. Maka itu mustahil lah. Maka sifat itu ada dengan zat qadim. Bermakna apa tuan-tuan? Sifat mendengar Allah Ta'ala itu dah ada sedia kala, seperti mana zat itu dah ada sedia kala. Faham tak? Boleh faham tak? Boleh faham? Tak faham? Nak ulang lagi? Sekali lagi. Okey. Allah SWT, zat dia dan sifat dia sedia kala. Bukan zat datang dahulu, sifat datang kemudian. Macam kita manusia ni, kita keluar dulu, sifat datang kemudian. Ada yang cakap, Ustaz, anak saya dah lahir, Ustaz, semalam dah register sekolah dah. Ada. Tiba-tiba jadi pandai, tiba-tiba berakal, mukallaf pula. Bukan anak kita bukan anak beruk, tiba-tiba pada terbang-terbang. Anak kita bukan anak lembu, keluar-keluar tunggu boleh rambut terus. Kita manusia ni, kita dah keluar dahulu. Sifat mendengar datang bila? Kemudian. Kerana sifat pendengaran itu dicipta oleh Allah untuk kita mendengar. Jadi Allah SWT dah ada ataupun sedia kalanya Allah Ta'ala itu zat dan segala sifatnya, iaitu Allah mendengar sejak bila? Sejak sedia kala. Allah Ta'ala tu melihat sejak bila? Sejak sedia kala. Allah Ta'ala tu berkata-kata sejak bila? Sejak sedia kala. Tak tahu. Bukan tak tahu pun, memang itulah keadaan sifat Allah SWT. Bukan dahulu Allah Ta'ala keluar, muncul, dah berapa tahun lepas tu baru ada suara nak bercakap-cakap. Tidak. Allah Ta'ala wala bil harfin wala bi sautin, tidak ada huruf dan tidak ada saut.
suara untuk berkata-kata macam kita. Kerana Allah itu laisa kamitsli syai', tidak seumpama dengannya akan sesuatu. Dan segala sifat Allah itu tidak berhajat kepada pencipta, sebab memang dah sedia kala ada pada zat. Jadi tak perlulah ciptakan. Kalau kita kata tidak ustaz, pendengaran Allah tu diciptakan, penglihatan Allah tu diciptakan. Siapakah yang menciptakan penglihatan? Siapakah yang menciptakan kuasa Allah? Zat lah, zat nak ciptakan. Bila masa zat yang menciptakan? Sedangkan zat itu tempat sifat berada. Itu nanti panjang pembahasan. Faham tuan? Kalau kita kata Allah tu zat, tak ada sifat, jadi siapa ciptakan alam ni? Zat Allah lah. Yalah, Allah cipta alam ni dengan apa? Dengan zat ke dengan sifat kudrahnya? Sifat kudrah lah. Sifat kudrah Allah dengan sifat kudrahnya menciptakan alam ini. Itu paling tepat. Zat dan sifat tak boleh asing. Siapa kata tu sesat tuan-tuan. Oh, Allah Ta'ala zat, dia tidak ada sifat. Allah menciptakan alam ini dengan zat, bukan dengan sifat. Allah melihat alam, Allah Ta'ala melihat sesuatu, dirinya dan sesuatu dengan zat, bukan dengan sifat melihat. Itu tak boleh cakap, tak boleh dikira. Kerana jadi Allah Ta'ala tu macam mana bentuk dia? Seketul ke apa? Ada sifat dia yang layaknya sebagai Tuhan. Panjang lah, tapi yang boleh cerap lah kan. Tapi insyaAllah tuan-tuan, lama kelamaan nanti boleh faham. Mesti faham. Sebab tuan-tuan kena faham sifat yang ada pada kita tak sama macam sifat pada Allah. Namun perbandingan tu boleh dibuat. Ataupun senang cerita lagi, tengok baju kita. Dulu kita beli warna putih kan, warna putih lah, berapa tahun color tu tukar warna lain pula, warna kuning-kuning pula. Berubah tak? Adakah warna masa kita beli tu ada kuning sekali? Tak ada, tapi dia berubah. Yang benda sifat yang berubah itu menuntut kepada pengubah, iaitu Allah. Jadi Allah tak berubah. Allah bukan zat yang berubah-ubah. Allah tu bukan baru, hudus. Sebab sesuatu yang hudus, dia berhajat kepada muhdis, sesuatu yang baharu, iaitu berubah-ubah, berhajat kepada yang mengubah-ubahkannya. Macam cincin kan, cincin ni contoh kita, dia nak ke sini, kita pun ke sini kan, contoh lah. Jadi cincin ni bergerak ni, dia gerak sendiri ke dia dengan jari? Mesti dengan jari sekali. Itu secara contoh. Secara hakikatnya cincin ini pun digerakkan oleh Allah, jari pun digerak oleh Allah. Nampak? Secara hakikat. Tapi kalau nak contoh, macam mana cincin yang boleh letak bawah Ustaz? Saya yang buka letak ke bawah. Bermakna takkan dia, kita duduk macam ni, dia keluar. Dia ke cerita mak lampir tu kan. Yang boleh keris terbang lah apa semua kan. Tiba-tiba dia bergerak, tak ada orang yang bawa. Itu mustahil pada adat dan juga akal. Baik. Keterangan. Tidak berkehendak kepada zat ataupun tempat berdiri sifat. Baik sikit kan. Suara dah serak tiba-tiba. Alhamdulillah. Tidak berkehendak kepada zat, yang ini tempat berdiri sifat, bermakna Allah Ta'ala adalah zat yang mempunyai segala sifat kesempurnaan dan mempunyai segala sifat maha suci, ini bersih daripada kekurangan, cacat dan cela. Jadi Allah SWT itu tidak berhajat. Nanti akan masuk pada perbahasan imkan ataupun tempat. Perlukah Allah Ta'ala itu duduk di atas arash? Ini kata. Faham tuan? Memang ada ayat mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dan tak ada pun dalam orang Arab menterjemahkan istawa itu dengan perkataan julus ataupun duduk. Tapi kita memandai-mandai kan? Macam kita lah. Kita malam ni saya nak pergi rumah abang apa ni, abang Ayah Syarul.
Tapi jangan lupa bawa buah tangan. Jangan lupa bawa buah tangan. Oh, orang putih pun dengar kata, what is buah tangan? Buah tangan is hand fruit. Orang menggelak apa kau? Buah tangan lah. Jadi orang kalau nak terjemahkan buah tangan tu, kata hadiah lah, cenderamata tu. Tapi istawa ini bukan benda yang terjemah. Jadi datang ulama-ulama yang mutaakhirin, yang selepas zaman salaf, mentakwilkan dengan makna yang agak berkesesuaian secara zonniyah, supaya manusia tidak mentafsirkan ayat Al-Quran dengan suka hati. Jadi mereka mengatakan istawa di sini secara orang panggil apa, bukan secara qata'i, tetapi secara zanni, atau dengan makna lebih tepat ialah dengan memberi makna yang sesuai dengan Allah. Jadi ulama kata istawa itu ialah menguasai. Menguasai itu sifat Allah tak? Sifat Allah kan? Sifat berkuasa. Jadi Allah menguasai arah. Okey, sesuai lah. Tapi secara zonni kita tak kata istawa itu mesti ialah menguasai, tak boleh lagi pada sifat berkuasaan. Tidak. Kita kata secara kesesuaian dengan zat dan sifatnya, maka kita letak penguasaan. Jadi Allah SWT itu tidak duduk di atas arasy. Kalau duduk atas arasy bermakna Allah berubah menjadi sifat duduk. Tadi kita kata Allah ada zat, tapi kerana bila Allah dah duduk atas arasy, bermakna zat bukan jadi sifat. Macam saya sekarang duduk di atas kerusi, betul tak? Bermakna saya sekarang ni berubah daripada sifat saya berdiri, jadi arat saya berdiri, kepada duduk, berubah. Dan saya kalau tak ada kursi, saya jatuh. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala tu berhajat kepada tempat duduk seperti arasy. Bermakna Allah Ta'ala menciptakan alam ini, dia berhajat pada alam ini. Faham? Kalau kita katakan Allah ciptakan alam ini dengan hajat, maka jadi kafir, kufur, kesesat. Sebab Allah Ta'ala tak berhajat pun ciptakan alam ini. Jadi kenapa? Orang tanya kenapa Allah ciptakan alam ini, Ustaz? Suka hati Allah lah. Dia nak cipta ke? Besok kiamat pun Allah hancurkan. Pasal kenapa Allah kiamatkan? Suka hati dia lah. Kau punya rumah, kau nak renovate ke, kau nak pecah ke, nak buat jamban 15 ke, siapa boleh halang? Siapa boleh halang? Abang boleh tu tanah, saya cadang nak buat madrasah. Oh tak boleh, Ustaz, kenapa nak buat madrasah? Suka hati saya lah. Saya nak buat madrasah ke, saya nak buat masjid ke, ini tanah saya. Begitu juga Allah. Suka hati Allah lah nak cipta kita. Allah mencipta ini dengan perasaan berkehendak. Dia yang berkehendak menciptakan ni, suka hati dia. Bukan Allah ciptakan alam ini dengan karohah ataupun dengan paksaan, terpaksa ciptakan alam ni. Kalau tak, aku seolah-olah mengatakan karohah tu ialah Allah menciptakan alam ni sebab kena ada orang sembah dia. Kalau orang tak sembah dia, kuasa dia kurang. Tu jadi mustahil pada Allah, menjadi satu kekurangan pada Allah. Jadi Allah menciptakan alam ini dengan apa? Dengan suka hati dia, dengan suka dia, dengan kehendak dia. Jadi kalau Allah Ta'ala cipta arasy untuk Allah duduk, bermakna Allah berhajat atas arasy. Kalau Allah berhajat pada arasy, makna tak Tuhan dah dia. Sebab dia sendiri berhajat pada benda yang diciptakan. Mustahil. Mustahil. Takkan Tuhan berhajat pada arasy. Jadi bila kita kata Allah tu tidak berhajat pada arasy, maka sabitlah kemuliaan pada Allah sebagai Tuhan seru sekalian alam. Kerana dia sedikit pun tak berhajat pada alam ini. Dia sedikit pun tidak ambil apa-apa kepentingan daripada alam ini. Dia sendiri pun tidak berubah-ubah, turun darjat pun, walaupun seluruh hamba-Nya tak sembah dia. Dan dia tidak akan naik darjat walaupun satu hun pun, kalau semua hamba-Nya itu menyembahnya. Tak, sikit pun tak mengambil manfaat dan tak terkesan dengan mudarat daripada hamba-Nya. Kalau hamba-Nya semua bakat nak perang dengan dia, tak ada, dia pun tak kisah, dan dia pun tak ada jatuh pun darjat dia. Itu Allah. Sebab dia tidak berhajat. Di sini dia panggil sifat istighna. Dan juga sifat istighna pada Allah terkaya. Dan bila dia terkaya, bermakna tak berhajat pada selain daripada
makhluknya, selain daripada makhluknya, dia tidak berhajat. Iaitu dia berdiri dengan sendirinya, qiyamuhu ta'ala binafsih, bahkan dia ada sifat iftiqar, iaitu makhluk ini yang berhajat pada dia. Makhluk pula yang berhajat. Telah dimaklumi tiap-tiap zat mempunyai sifat dan dikenali zat dengan segala sifatnya. Betul. Semua zat, tak kira lah, kalau kata zat Allah tu satu benda yang khusus. Setiap benda lah dikenali dengan sifat. Dia tidak dikenali dengan zat. Dia tidak dikenali dengan zat. Kalau kita kata manusia, manusia tu macam mana sifat dia? Dia ada kepala, Ustaz, dia ada tangan, ada kaki, ada biji mata, 2 biji, boleh bernafas, boleh cakap-cakap. Itu baru manusia. Macam mana kangaroo, Ustaz? Kangaroo sifat dia ada tangan kecil, ada poket kat perut dia, pouch kecil. Mana semua benda tu dia kenali dengan sifat. Semua perkara dikenali dengan sifat. Kalau kita ambil botol dengan gelas, tuan-tuan boleh beza tak botol dengan gelas? Faham tak? Boleh beza tak? Pasal kita kenal dengan sifat. Oh, ini gelas, sifat dia apa? Sifat dia ada tempat ada tempat memegang, boleh tempat nak minum, dia ada bulat kat sini, betul licin. Ni gelas lah. Sebenarnya kaca je. Tapi sebab kita tahu bila diadun dalam begini, kita panggil gelas. Begitu juga dengan begini. Cara kita boleh kayu. Ni kayu, sifat ni, meja ni berkayu. Sebab semua perkara dikenali melalui sifat. Tak ada benda, semua benda tak terlepas pada alam ni dikenali dengan sifat zat. Begitu juga malaikat, jin dan sebagainya, walaupun tidak dilihat, namun mereka tu ada sifat yang boleh dikenali sebagai jin. Kalau kita tengok orang tu jahat, dia macam perangai jin orang kan. Sebab perangai jahat tu, sifat jahat tu ada kat dia. Kalau orang tu baik ni, malaikat orang ni, sifat kemalaikatan dekat dia. Sebab semua benda kita kenal dengan sifat. Kerusi kat belakang warna hijau tu pun kita kenal. Bukan kerana hijau dia, tapi kerana bentuk dia tu kerusi. Kerana budak tak sekolah pun tahu banding kerusi lah. Budak tak sekolah pun tahu bentakkan dia belik-belik dah seringgo benda ni. Orang pun tak tahu. Itulah kerusi. Tetapi orang-orang Mu'tazilah menuduh Allah Ta'ala tidak mempunyai sifat. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan Allah Ta'ala tak ada sifat, dia ada zat saja. Ini orang yang sesat. Dan pegangan, sebab semua benda tak kenal dengan zat. Contoh kita cerita sedikit tentang zat. Siapakah yang boleh memahami zat? Nak dicontohkan macam mana zat tu? Ini zat, ni cawan, ni gelas, ni gelas, ni cawan, ni kaca. Zat yang mana? Pegang pegang ni zat lah. Saya memegang cawan. Contoh lagi, kertas. Contoh kertas. Kertas mana ni kertas zat? Mana zat kertas? Inilah zat kertas. Jelah. Mana zat dia? Mana zat kertas ni? Kita nampak warna putih, bentuk dia nipis. Kita tahu sifat je, kan? Mana kertas ni? Kertas. Mana zat kertas? Entahlah Ustaz, saya pun tak tahu. Zat kertas ni zat tak ni? Ini kan kertas. Nampak tak? Nak memahami, ini baru kita faham. Ini warna putih, nipis. Kalau kita tutup ni tebal pula. Dah bertukar pula daripada nipis pada tebal, berubah-ubah. Jadi Allah SWT, kalau lah makhluk itu pun ada sifat dan juga zat, takkan Allah Ta'ala sifat dan zat tu bercerai? Sifat tempat lain, zat tempat lain, bermakna ada dua. Seolah-olah situ Allah Ta'ala tu memerlukan tempat untuk diletakkan sifatnya, yang zat dan juga sifat. Mustahil. Golongan Brahmin, iaitu penganut agama Hindu, percaya kepada penjelmaan sifat-sifat pencipta menjadi beberapa pencipta. Baru ni ada satu, saya tengok satu ceramah. Dia kata bahawa roh adalah zat serpihan daripada zat-zat Allah. Jadi dalam diri abang tu ada Allah, dalam haji ada Allah, abang pun dalam sini ada Allah. Jadi berapa banyak Allah ada? Empat Allah. Jadi kata yang wahdaniyah tadi tu di mana letak?
Roh ialah roh lah, roh ciptaan Allah. Takkan roh ada dengan sendiri? Takkan roh tu daripada Allah? Mustahil. Allah kata Allah tak ambil manfaat pada segala sesuatu, dan juga tak terkesan dengan mudarat sesuatu. Jadi kalaulah roh tu, contoh roh tu roh jahat, roh yang melanggar perintah Allah, yang dikatakan dalam manusia tu roh adalah serpihan daripada Allah, takkan azab takkan roh tu nak kena azab dengan neraka pula? Ada yang baru saya tengok, dia kata yang sesat lah orang tu. Dia kata apa, dalam diri manusia ni ada roh. Roh itu adalah daripada serpihan, pecahan daripada Allah. Fa'yazubillah. Ini pahaman Brahmin. Sebab Brahmin kata Tuhan boleh muncul dalam badan manusia. Tiba-tiba dia Tok Sami menggigil lah, tu Tuhan tengah turun, dia kata. Tuhan tengah turun, dan sekarang doa minta, dia kata. Tu Tok Sami dia tengah goyang tu, tengah bau apa ni, bau menurun lah, Tuhan dah masuk badan dia. Tu penipu cerita lah. Bambam boleh lah. Ada cerita apa kan. Dia kata Tuhan dah masuk dalam badan dia, dia boleh cakap dengan Tuhan. Fa'yazubillah. Dan juga ini kita juga tidak kita menafikan ittihad, kesatuan dengan Allah. Manusia mana boleh bersatu dengan Allah? Allah lah. Kita manusia hamba lah, takkan Allah tak kita bersatu dengan zat Allah. Zat Allah pun kita tak tahu, kita nak bersatu macam mana? Dan pencipta bukan makhluk sehingga boleh disamakan dengan syaitan. Pencipta bukanlah sifat sehingga dikatakan tidak mempunyai sifat. Dia adalah zat yang mempunyai segala sifat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, bukanlah hanya zat semata-mata, tetapi zat yang ada padanya sifat, seperti kudrah, iradah, ilmun, hayat, sama', basar, kalam, yang jika dibukakan pada kita di akhirat nanti, sekira-kiranya kita akan lihat zat dan sifatnya. Kita akan nampak sifat pada Allah, zat Allah Ta'ala. Setengah ulama' mengatakan di sini tentang nampaknya sifat Allah Ta'ala itu nampaklah zat, sebab sesuatu sifat itu beri pada zat. Contoh kita kena buku. Macam mana awak kata ni buku? Ni bentuk dia segi empat zat. Kita tahu kita tengok betul ni buku. Ni kulit dia keras, tu boleh baca, tu tahu bentuk ni. Yang kita pegang ni zat dia. Contoh yang pegang ni zat, bukan zat Allah, tuan nak contoh pegang ni zat. Sifat dia mana? Ni kalau biru ni zat. Keras ni sifat, tapi sifat yang dia kata apa, sifat yang bentuk hal, keadaan dia. Sebab keadaan tak tahu. Siapa boleh nampak keras? Nampak keras tak? Nampak pun tu dah keras kan? Pegang. Keras tu kat mana? Tak ada. Tapi dia bersifat, sifat yang dia tak ada pada, dia tak boleh tunjuk dengan mata ataupun tangan sifat tersebut, tapi wujud pada akal. Sifat keras pada ni, tebal. Yang kita boleh lihat lah color biru. Ni color biru Ustaz, sifat dia biru, boleh nampak. Ni hijau Ustaz, ni merah. Ni hitam, baru kita tahu. Ni nampak sifat yang boleh nampak. Dalam bahasa Patani kata apa? Ada lagi sungguh. Ada lagi sungguh. Maksudnya ada color biru dan sungguh. Ada boleh ditunjuk. Tapi kalau dikatakan keras, lembut pada kain, dia kata tak ada. Tak ada tu maksudnya bukan tak ada kat sini, tapi tak boleh ditunjuk, tapi sungguh. Sungguh tu maksudnya adalah. Sungguh tu disungguhkan dengan akal. Kerana akal yang memahami keras tu, pegang ni keras ni. Keras, kita faham lah, keras tak tebal. Keras tu tak nipis lah. Kalau nipis tu tak tebal lah. Berapa bahasa ni sebenarnya bergantung kepada makulat kita, iaitu kemampuan berfikir. Itu dalam permulaan pada memahami akidah ini, kita diajar tentang ilmu makulat tadi. Mula-mula dalil nakli, dalil aklinya, hukum akalnya, hukum syaraknya. Hukum akal itu dah hukum makulat, ilmu makulat. Dalam Imam Muhammad Yusuf, Syekh Muhammad bin Yusuf
Ataupun dia panggil As-Sanusi, Imam Sanusi, dia karang kitab Al-Muqaddimat. Kitab Muqaddimat. Dia panggil apa? Dia kita panggil apa? Kitab Sugra'us Sugra. Sugra'u Sugra, iaitu menceritakan kawaid aqliyah sebelum masuk perbahasan sifat Allah. Supaya apa? Kita ada persediaan untuk belajar menggunakan akal kita dalam memahami Allah Ta'ala. Allah SWT itu zat, sifat dan perbuatannya. InsyaAllah kalau ikut SOP, azan kena berhenti. Betul masjid-masjid tu Ustaz berhenti dulu Ustaz, SOP kata. Itulah. Apa, saya pun ada kelas malam sekejap gini. Ada soalan tuan? Kalau tak ada soalan tak apalah, insyaAllah. Cuma saya nak iklan lah. Zuhur ada buat korban tak? Ada insyaAllah. Ada lembu dah. Kalau nak saya ada lembu. Boleh bincang lah. Kalau nak buat korban dekat kat Mekah pun boleh kak. Baru ni Abang Nadim membuat. Saya nak ada 2 orang. InsyaAllah lah. Alhamdulillah dia pun puas hati dah tengok gambar video semua. Okey lah. InsyaAllah apa yang baik semua datang daripada Allah. Yang tak baik dan kelaman diri saya sendiri. Sudah baca kita dengan sedikit farah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillah.